Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Usulut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan mengemaskan atau memperelokkan lagi akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan yang mantap itulah Allah menerima kita sebagai hamba-Nya, menerima keimanan kita, sehingga Allah menempatkan kita nanti di hari akhirat di dalam syurga-Nya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Usul Tauhid, masih lagi di bahagian muqaddimah. Kita baru sudah menghabiskan syarahan kita tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi ini kita akan sambung seterusnya pada kalimah Alhamdulillah. Kan, betul kan? Alhamdulillah dah masuk belum? Belum, baru nak masuk. Kita akan syarah berkenaan dengan Alhamdulillah. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Alhamdulillahilladzi ada ad-dunya bi asrari uluhiyati wa nawwara dinahu bi iqamati haqqi rububiyyati. Artinya, bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanannya, dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hamba-Nya akan hak rububiyahnya. Baik, kita akan tengok pada kalimah Alhamdulillah. Alhamdu bermaksud puji ataupun pujian.
Dari segi bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah, dengan penuh kerelaan hati, maknanya dengan ikhlas terhadap sesuatu perkara yang baik. Dari segi bahasanya, iaitu kita memuji dengan menggunakan lidah. Maksud lidah sini dengan menggunakan mulut kita bercakap, iaitu dengan penuh kerelaan hati, maknanya bukan keterpaksaan, dengan ikhlas terhadap sesuatu perkara yang baik. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Contoh. Dari segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Contoh. Okay. Makna puji dari segi umum, macam disebut dalam syarah ni, iaitu kita memuji atas kebaikan sesuatu yang berlaku. Umum ni maksudnya tak kira siapalah, orang Islam ke orang kafir ke, sama je. Tapi bagi orang yang beriman, makna puji tu dia tambah sikit. Betul kita memuji, kita menggunakan lidah cakap kepada sesuatu perkara yang baik, tetapi perkara yang baik itu kita nampak ianya datang daripada Allah. Jadi memuji itu kita mengakui kehebatan, kebaikan, keagungan itu datang daripada Allah, yang Allah berikan kepada orang yang kita puji tu, atau kepada sesuatu yang kita puji tu. Itu makna puji yang menepati syarak. Dan ada juga yang disebut di dalam kitab, sebagai contoh kitab Kifayatul Akhyar, dia menyebut bahawa maksud memuji itu iaitu memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya, sama ada sifat zatiah ataupun selainnya. Maknanya apa yang dia nampak baik, contohlah dia nampak macam tadilah, orang tu sopan santun ke, dermawan ke, dia nampak pujian itu datang daripada sifat Allah. Manakala orang tu dermawan, dia nampak Allah lebih lagi memberikan sesuatu kepada seluruh makhluk. Allah lebih dermawan lagi. Kemudian dermawan itu Allah berikan sedikit kepada hamba tersebut. Maknanya nampak kebaikan-kebaikan semuanya Allah, sifat daripada sifatnya Allah. Itu maksud memuji dari segi hukum syarak. Kemudian menjadi satu persoalan, apakah bezanya alhamdu, yakni puji, dengan asyukru, yang juga kita kata syukur pun makna puji juga. Kemudian kata ulama, dari segi bahasa adalah sama makna. Dari sudut bahasa, alhamdu dengan asyukru sama maknanya lah. Makna apa? Makna dari sudut bahasa tu, makna dua-dua pun makna puji juga. Alhamdu pun makna puji, asyukru pun makna puji. Tetapi berbeza dari sudut istilah. Dari segi istilah dia berbeza. Kalau dari segi istilah tadi kita kata alhamdu tu, puji tu, iaitu dengan lafaz menggunakan lidah, kita memuji keagungan dan kehebatan kebaikan itu datang daripada Allah. Adapun asyukru, iaitu bukan dengan lafaz tetapi dengan perbuatan. Iaitu dengan perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Jadi saya ringkaskan, mudahkan untuk kita faham. Alhamdu itu pujian dalam bentuk lafaz. Kita kata alhamdulillah, kita kata syukur kepada Allah, itu dari sudut lafaznya. Adapun makna asyukru itu diterjemahkan dia dengan perbuatan. Tanda kita syukur, kita buat ataupun kita amalkan nikmat yang telah Allah beri itu dengan cara yang betul. Contoh, syukur dengan ilmu daripada Allah. Allah berikan ilmu pada kita, kita syukur dengan ilmu tu, kita amal ilmu tu, ataupun kita sampaikan ilmu tu pada orang lain pula. Kita syukur Allah beri kita kenderaan, kereta, motor, kita gunakan kereta, motor kita untuk buat kerja-kerja kebaikan, kerja ibadat, pergi ke masjid,
ataupun tumpangkan orang dan sebagainya. Itu tanda syukur. Dan alhamdulillah, puji itu dengan lafaz. Kita dapat kenderaan, kita pun sebut alhamdulillah. Kita dapat sihat, kita pun sebut alhamdulillah sihat. Tapi tanda syukur sihat tu kita gunakan kesihatan kita untuk ketaatan pada Allah. Sebab tu syukur lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Orang yang tak bersyukur maka dia akan masuk dalam kufur. Dipanggil kufur nikmat. Nah, nikmat itu dia salah guna. Allah berikan dia kesihatan, patut dengan kesihatan itu sebagai syukur dia gunakan tubuh badan dia yang sihat untuk melaksanakan perintah Allah. Taat perintah Allah, berjuang, berjihad. Nak beribadat kepada Allah. Tiba-tiba nikmat kesihatan tu digunakan dengan buat perkara-perkara maksiat. Lara, joget, nyanyi. Nah, akhirnya itulah yang dipanggil kufur nikmat. Nak? Allah bagi kita nikmat terlampau banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya nikmat yang Allah berikan pada kita la tuhsuha. Kalau kamu nak kiralah nikmat yang Allah beri pada kamu, la tuhsuha, kata Allah. Kamu tak akan boleh kira, tak ternilai, tak terbilang. Nikmat pagi ni saja berlambak-lambak dah. Kita bangun tidur ni nikmat pertama, nikmat bernafas. Nikmat hidup lagi. Nikmat boleh bangun, berdiri. Nikmat boleh berjalan. Nikmat boleh menjabat tangan. Nikmat boleh melihat. Nikmat boleh mendengar. Nikmat boleh bercakap. Banyak mana nikmat. Nikmat pula boleh hadir ke masjid, semayang berjemaah. Kalau setakat bangun, betul saya cakap, kalau pagi-pagi ni, kalau setakat boleh bangkit pagi, bangun pagi, apek kafir pun boleh bangun pagi juga pagi ni. Orang kafir pun bangun juga pagi. Kemarin itu saya di Pulau Pangkor. Mana? Ada nak kuliah subuh. Malam tu dia orang tempatkan saya di hotel. Jadi kita pun tunggu ada orang datang nak ambil kita, turunlah kat lobi bawah tu. Duduk sementara tunggu orang nak datang ambil kita, duduk situ. Tiba-tiba tengok ada dua orang Cina turun daripada hotel enggak, bergegah keluar. Dalam hati kita cakap gitulah. Bukan aku seorang je bangun awal pagi. Orang kafir pun bangun awal pagi. Tapi bangkitnya itu bangkit dengan jasad semata-mata. Kita orang beriman, orang Islam bangkit dengan jasad dan juga rohani. Sebab apa? Kita bangkit, bangun berdiri, bangun badan kita, bukan hanya bangkit jasadnya, bangkitkan pula kerohaniannya, yang ini menunaikan perintah Allah dengan solat fardu subuh. Itu yang membezakan antara kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman, yakni orang kafir. Tak sama. Jadi orang kafir ni kerja dia apa saja, celik-celik mata, dia fikir dunia je, fikir untung, fikir nak cari makan dan sebagainya. Adapun kita orang Islam, Allah jadikan awal sekali kita bangun perintah Allah dulu. Sebab tu disyariatkan subuh tu di awal-awal, walau sebelum matahari naik. Matahari tak naik lagi, kita dah sujud pada Allah. Nak menunjukkan itulah pertama-tama sekali yang mesti ada dalam kepala kita, yakni Allah dahulu. Sebelum kita buat kerja-kerja dunia kita, Allah dulu. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kerana Allah hidupkan kita sebagai manusia. Bukan sakat hidup sebagai manusia, Allah pula pilih kita, manusia itu manusia yang Islam dan beriman. Apa ramai jadi manusia tapi tak Islam, tapi tak beriman. Kita, Allah pilih kita jadi manusia yang Islam dan yang beriman. Ingat boleh beli ke iman? Iman rosak pergi beli Tesco. Ada? Tak ada. Ini kurniaan Allah. Allah pilih kita. Walau muka kita tak lawa mana, tapi Allah pilih kita orang beriman. Apa guna jadi macam Mak Saleh? Mak Saleh tu muka lawa, putih, hidung mancung, badan tinggi, tegak. Dari segi jasad dia menang, kalahlah kita. Hebat dia, tapi kafir. Duduk dalam neraka Allah selama-lamanya. Kita muka tak berapa kemas, tak berapa lawa, mata sepet, badan pendek, tak apalah. Tapi kita ada iman. Dengan iman itulah Allah akan tempatkan kita dalam syurga. Selama-lamanya dapat nikmat Allah di sana nanti.
Jadi bukan memandang soal keduniaan. Tak apa, kita tak ada duit sangat, tak apa. Kita orang susah, miskin, tak apa. Yang penting ada iman. Bila ada iman, tak ada istilah susah. InsyaAllah, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi kalau kaya raya, tapi kafir sisi Allah, tak ada faedah dah. Tak ada faedah. Macam saya pernah cerita kot, saya tak ingat kat sini cerita ke tak. Cerita tentang nelayan. Dua orang nelayan pergi ke laut. Seorang datang, seorang tu Islam, seorang lagi orang bukan Islam, kafir. Dua-dua ke laut nak tangkap ikan. Yang Islam ni pergi sampai kat tengah laut, dia baling dia punya pukat. Baling-baling dia punya pukat dengan sebut nama Allah. Allahu Akbar, dia baling. Dengan harapan dia sebut nama Allah, yakin pada Allah, Allah akan berikan rezeki, dapat ikan yang banyak. Kafir tu tengok, dia sebut dia punya Tuhan. Kafir tu pun baling dia punya pukat. Baling-baling disebut Topekong, dia kata. Kafir ni pun konon dia nak yakin dengan dia punya Topekong dia lah. Dia baling sebut nama Topekong dia. Lepas berapa lama, masing-masing pakat nak tarik pukat. Kafir pun tarik, sengit but. Beratnya pukat dia. Tengok menimbun ikan dalam dia punya pukat. Banyaknya ikan. Dia kata, ya toceng, thank you ini Topekong. Dia ingat Topekong dia lagi. Tarik sampai sengit but, banyaknya. Yang Islam ni pun tarik juga pukat. Tarik ringan aja. Angkat, seekor ikan tak lekat dalam pukat. Yang ada selipar sebelah. Malaikat yang menyaksikan bertemu dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau jadikan begini wahai Tuhan? Sedang orang yang beriman itu, dia sebut nama engkau, dia agungkan engkau, dia muliakan engkau, tapi satu ikan pun tak lekat di pukat dia. Tak ada rezeki dia. Sedangkan yang kafir ni tiap sebut nama engkau, dia sebut nama berhala, sembahan yang lain daripada engkau, tapi engkau berikan rezeki ikan yang penuh di dalam pukat dia. Sesungguhnya kami tak tahu wahai Tuhan, engkaulah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Akhirnya Allah pun jawab. Allah kata, wahai malaikatku, apa gunanya kalau dia ni, si kafir ni, dapat ikan yang banyak, tapi akhirnya dia, pukat, ikan dan bot, dua-dua semua sekali masuk ke dalam nerakaku, dibakar habis. Sedangkan hamba-Ku ni, walau di dunianya langsung tak dapat ikan, tapi di hari akhirat esok, dialah dilayan sebagai layan tetamu yang sangat terhormat di dalam syurga-Ku nanti. Lepas tu kita kena faham, matlamat kita bukan dunia, matlamat kita akhirat. Dunia ala kadar sudah. Soal cari rezeki, carilah. Ada, tak ada, tak apa. InsyaAllah Allah cukupkan rezeki kita. Kita tak pernah susah, cuma kita merasa susah. Sebab apa kita merasa susah? Kerana Allah nak kita sentiasa berharap pada dia. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Sebab ghalib manusia begitu. Bila senang, lupa Tuhan. Bila tengah senang, tak ingat kepada Allah. Tapi bila susah, baru nak terngadah. Saya cakap saya sendiri kak, masa tengah senang, kadang-kadang kita terlupa bahagian amalan-amalan kita. Saya terlampau sibuk sana sini. Tapi bila jadi kes macam tu kat saya, orang fitnah saya dan sebagainya, baru kita terduduk. Duduk kat tikar saya, menong, menitis air mata dalam doa. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku tak ada harapan lain melainkan harap kepadamu sahaja. Maknanya kita terasa kita keseorangan. Mana taknya sampai 200 report lebih. Polis kata, Ustaz, mereka report Ustaz 200 report lebih. Saya balas balik satu report untuk diri saya sendiri, sebagai report menafikan apa yang mereka fitnahkan ke atas saya. Jadi polis kata, Ustaz 200 report lebih lawan satu report je Ustaz. Berat ni dia kata.
Kita pun terduduk Allah, seolah-olah macam tak ada siapa bersama kita. Waktu tu kita tak nampak lain, kita hanya nampak Allah sahaja. Allah, baru nak sebut nama Allah. Allah, itu kadang-kadang Allah uji kita. Allah bagi kita susah. Kan? Kadang-kadang Allah bagi kita sakit. Macam kita sekarang, kadang-kadang masa sihat, abai. Masa sihat duduk pulun tu lah, tengok televisyen. Nah, bersonok sana, sonok sini. Bila dah terlantar kat katil hospital, apa yang kita sebut? Nak tengok TV lagi? Tak mau dah. Nak cari Quran, nak cari tasbih, nak zikir Allah, astagfirullah, Masa tu ingat mati. Itu sebab tu Nabi kata al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang mengingat akan hari kematian dia. Memang bila kita teringat mati, kita tak fikir dah soal dunia. Yang kita fikir soal akhirat kita. Kalau aku matilah, pahala aku cukup tak lagi? Dosa aku dah tobat ke belum? Itu kadang-kadang. Sebab tu saya sebut selalu, zahirnya nikmat, batinnya bala. Zahirnya bala, batinnya nikmat. Maksud dia, zahir luaran tu kita nampak macam nikmat. Kita kecapi macam-macam. Naik pangkat, gaji besar, rumah besar, kereta besar. Rupanya dalam nikmat itu terselit di dalamnya bala. Mana balanya? Dengan jawatan besar, pangkat besar tadi, jadi tak datang dah rumah Allah. Sibuk. Dan awak lama tak datang masjid, Allah, mesyuarat banyak meeting sana, meeting sini. Jadi semakin jauh dengan rahmat Allah. Semakin jauh dengan ibadat-ibadat kepada Allah. Nah, sebab nampak begitu. Nampak macam bagus, nampak macam dia banyak nikmat. Kadang-kadang tu zahirnya bala, tapi batinnya nikmat. Nampak dari luaran tu macam satu bala, macam ditimpa malang, nak jatuh sakit, duit pula orang curi, contohlah. Nampak macam bala, rupa dalam batinnya tu terselit kenikmatan. Apa nikmatnya? Nikmat merayu kepada Allah, nikmat merintih kepada Allah, nikmat munajat kepada Allah. Dengan nada yang sayu sebut memanggil nama Allah. Allah. Tu nikmat sebenarnya. Waktu senang nak sebut nama Allah begitu, dah kadang-kadang susah. Melainkan hamba-hambanya yang Allah pilih, yang boleh istiqamah, walau apa juga keadaan, dia sentiasa ingat Allah. Itu hebatlah. Macam kita ni banyak-banyak masalah kan. Kadang-kadang bila senang lupa Allah. Lepas tu kadang-kadang Allah bagi kita susah, kerana Allah nak kita duduk di dalam maqam sentiasa mengingat kepada dia. Lepas tu Tok Guru saya nasihat saya lepas-lepas kena tu, dia kata paling-paling tidak jangan pandang kepada apa serangan yang datang. Paling-paling tidak sebenarnya Allah nak mengangkat makam, Allah nak meletakkan kamu pada makam sabar. Nah, sebab sabar ni ditempuh dengan ujian yang berat. Lagi berat ujian, lagi tinggi sabar. Jadi lagi tinggi Allah jatuhkan ujian kepada seseorang, maka lagi tinggilah kesabaran Allah nak letak pada dia. Lagi tinggi sabar dia, lagi tinggilah ganjaran pahala dia. Sebab tu jangan pandang semata-mata pada ujiannya, tapi pandanglah kepada hasil daripada ujian tersebut. Contoh kita nak jawab exam lah zaman sekolah dulu. Jangan tengok soalan tu susah semata-mata, tapi tengok kalau kita lulus kita dapat apa. Itu jadi motivate kepada diri kita. Kalau aku berjaya ni, untung aku grade tinggi, nak dapat markah tinggi, nanti ayah bagi hadiah lagi. Tu kita pandang yang itu. Tapi kalau semata-mata pandang soalan susah, dia jadi down. Allah, susahnya soalan, macam mana nak jawab, mampu aku. Sama juga kita dalam kehidupan kita ni. Jangan pandang ujian yang Allah beri pada kita, tapi pandang hasil daripada ujian tu. Pandang nikmat di sebalik ujian tu, apa yang Allah nak beri pada kita. Barulah insya-Allah kita dapat motivate diri kita supaya kita dapat mengharungi segala ujian dan mihnah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik. Kemudian hamdalah ni, kalimah alhamdulillah ni, dia ada beberapa rukun. Dia ada rukun-rukun dia, dipanggil rukun hamdalah. Rukun hamdalah, iaitu dia ada 5 rukun.
Yang pertama disebut sebagai hamidun. Hamidun. Hamidun artinya makhluk atau orang yang memuji. Makhluk yang memuji tu. Orang A tu puji. Dia yang cakap puji tu dipanggil hamidun. Yang kedua mahmudun. Mahmudun artinya yang dipuji. Orang yang memuji tu, yang dipuji ni apa? Yang memberi nikmat. Yang dipuji di sini iaitu Allah. Yang dipujinya Allah. Yang ketiga mahmudun bihi. Mahmudun juga tapi tambah bihi belakang. Mahmudun bihi, iaitu yang dipuji dengannya. Iaitu guna apa dia puji? Guna lidah, guna mulut. Itu mahmudun bihi. Yang keempat mahmudun alaihi. Mahmudun alaihi iaitu yang dipuji ke atasnya. Dipuji atas apa? Nikmat apa? Nikmat yang dipuji tu. Contoh dia puji kawan tu pandai. Jadi hamidun orang yang memuji tu, yang kata pandai tu. Kemudian mahmudun yang dipujinya Allah kerana Allah mengurniakan kepandaian kepada orang tu. Kemudian mahmudun bihi, memujinya dengan apa? Dengan mulutnya dia cakap pandai hang, contoh. Yang keempat mahmudun alaihi, puji atas nikmat apa dia puji? Nikmat kepandaian tu. Dan yang kelima sirah. Sirah ni ucapan atau lafaz pujian tersebut. Lafaz pujian tersebut. Kita memuji orang tu, pandai kamu ni dan sebagainya. Dan lafaz yang paling besar ganjaran pahalanya iaitu alhamdulillah, yakni memuji kepada Allah. Lepas tu bila orang puji kita, balas balik alhamdulillah. Balikkan puji itu pada Allah. Kerana segala nikmat itu datang daripada Allah. Itu dia punya rukun. Kemudian jenis-jenis dia pula. Jenis hamdalah. Yang ni yang paling mustahak yang kita nak bahaskan. Baik, jenis hamdalah ni dia ada 4. Jenis hamdalah ni ada 4. Dalam kitab kita tak ada tulis. Ini syarah dia. Jenis hamdalah tu ada 4. Saya sebutkan dulu, nanti kita akan terang satu-satu. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, terbalikkan saja yang kedua tu, puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Saya ulang yang pertama puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Apa qadim, apa hadis? Baik, qadim ni asal perkataan dia kidam. Kidam tu sifat qadim yang memiliki sifat kidam. Apa tu kidam pula? Sifat kidam itu artinya tak ada permulaan. Kidam artinya tidak ada permulaan. Tu sifat dia. Sesuatu yang bersifat dengan sifat kidam itu dipanggil qadim. Contoh lain untuk mudah faham. Makan tu sifat. Orang yang makan tu dipanggil pemakan. Menyapu tu sifat. Benda yang menyapu tu dipanggil penyapu. Berlari tu sifat. Orang yang berlari tu dipanggil pelari. Jadi begitu juga. Kidam tu sifat. Yang memiliki sifat kidam tu dipanggil qadim. Jadi sifat kidam tak ada permulaan ni siapa? Hanya Allah je. Allah tak ada permulaan. Lain daripada Allah, yakni bernama makhluk, semua ada permulaan. Maksud ada permulaan, asalnya tak ada, kemudian baru ada. Itu maksud ada permulaan. Allah tak begitu. Allah bukan bermula daripada tak ada, lepas tu Allah baru ada. Tak. Allah ada bila-bila pun. Selama-lamanya, sejak azali. Ada. Ada pun makhluk-makhluk yang lain, dia bermula dengan tak ada, kemudian baru ada. Hatta syurga sekalipun. Syurga dulu tak ada. Allah cipta syurga, baru adanya syurga.
Jadi itu makna kidam, yakni tak ada permulaan. Jadi siapa yang memiliki sifat kidam? Allah semata-mata. Maka Allah itulah disebut atau dipanggil sebagai qadim. Jadi Allah itulah yang qadim. Kemudian yang kedua tu hadis. Hadis ni sifat. Pemilik kepada sifat hadis namanya hudus. Hudus si pelaku sifat. Sifatnya hadis, yang memiliki sifat hadis tu namanya hudus. Apa tu hadis, apa tu hudus? Saya terbalik, maaf sekali lagi. Hudus hudus tu sifat, pemilik kepada sifat hudus tu namanya hadis. Okey? Dapat? Hudus tu sifat, yang memiliki sifat hudus tu namanya hadis. Hudus tu baharu. Makna hudus baharu, sifat yang baharu. Baharu tu apa dia? Baharu tu artinya berubah-ubah. Berubah-ubah. Dari A ke B, B ke C, berubah-ubah. Siang, malam, muda ke tua. Jadi sifat berubah-ubah ni sifat bagi hadis. Hadis tu siapa dia? Makhlukun. Yani kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain daripada Allah. Semua yang bernama makhluk bersifat dengan sifat hudus. Yang ni apa dia? Sifat berubah-ubah. Memang makhluk semua begitu. Tengok makhluk. Daripada siang berubah. Malam kita ni berubah juga. Berubah daripada muda ke tua. Daripada tua ke mati. Nak mati ke alam lain pula. Sentiasa berubah. Tak pernah kita tak berubah. Allah tak begitu. Allah tidak berubah-ubah. Kerana kalau Allah bersifat dengan sifat berubah-ubah, itu menunjukkan pasti ada yang mengubahnya. Setiap yang berubah pasti ada yang mengubahnya. Kalau kita kata Allah bersifat dengan sifat berubah-ubah, maknanya ada yang mengubah Allah. Kalau ada yang mengubah Allah, maka Allah terbatal menjadi Tuhan. Kerana Allah tak ada kuasa. Kerana ada kuasa yang lebih besar boleh mengubah Allah. Maka mana boleh? Ini tak sah i'tiqad, tak sah akidah. Maka akidah kita, Allah lah yang mengubah setiap sesuatu, bukan Allah yang diubah. Jadi kita faham yang tu. Jadi makna sifat hudus iaitu berubah-ubah, yakni kita makhluk. Kita berubah-ubah kerana Allah yang mengubah kita. Allah tak. Jadi hadis tu makhluk. Qadim Allah. Okey, selesai. Faham yang qadim dan hadis dulu. Lepas tu baru kita nak masuk ke dalam masalah jenis hamdalah ni tadi. Kita ambil balik yang pertama tadi, dia kata puji qadim bagi qadim. Ya, senang dah. Kita faham. Qadim tadi siapa dia? Allah. Puji Allah bagi Allah. Maksudnya Allah memuji Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Banyaklah dalam ayat Al-Quran. Kita ambil yang mudah-mudah sudahlah. Ayat dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ayat ni siapa yang sebut? Memanglah tu imam yang baca. Tapi asalnya firman siapa? Cakap siapa? Kata siapa? Kalau bukan Allah. Allah yang kata ayat ni. Jadi seolah-olah Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi aku, Tuhan sekalian alam. Allah kata. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Boleh ke Ustaz? Boleh lah. Memang selayaknya Allah memuji dirinya sendiri. Yang tak layak kita memuji diri kita sendiri. Kita kata aku yang pandai. Puji diri sendiri. Ingat hang seorang pandai, ada lagi pandai. Kita pujilah kok mana pun kita, ada lagi hebat daripada kita. Kita ingat kita dah hafal Quran ni kira hebat dah, 30 juzuk dalam kepala. Tak. Ada orang lebih daripada tu lagi. Apa? Bukan setakat hafal Quran, terjemahnya dia hafal, tafsirnya dia hafal. Itulah hebatlah kita, Quran pun hafal, tafsir pun hafal.
Ingat hebat dah hafal tafsir. Tak, ada orang bukan sakat tafsir tu dia hafal, muka surat tafsir tu pun dia ingat. Muka surat berapa, nak belah mana, belah kanan ke belah kiri, sampai situ dia hafal. Nah, ada orang dia boleh hafal dengan muka surat sekali. Ingatkan hebat dah. Tak hebat lagi, mu hafal saja. No, ada orang ayat Quran tu turun kat dia. No, Nabi Muhammad tak perlu dah hafal dia punya muka surat. Ayat tu turun kat dia. Wahyu tu turun kat dia. Dah tak hebat lagi. Dah mana bagi hebat lagi? Jadi takkan ada kehebatan pada diri kita, kerana sentiasa ada yang lebih hebat. Dan last sekali jawabnya Allah. Kan? Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahawa sesungguhnya nak kepada Allah jualah kesudahan segala perkara. Nabi Muhammad dapat wahyu, betul dah hebat, tapi ada lagi hebat. Apa dia? Yang menurunkan wahyu, iaitu datangnya daripada Allah. Allah yang buat wahyu tu, yang cipta wahyu tu. Allah punya wahyu, firman tu daripada Allah sendiri, kata-kata Allah sendiri. Tak Allah, akhir sekali tak ada yang lebih hebat melainkan Allah semata-mata. Semuanya Allah. Itu jangan rasa kita pandai. No, Allah lagi pandai, Allah lagi bijak. Kan? Sebab tu disebut subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan. Illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ingat, yang kita pandai ni sebab Allah ajarkan kepada kita. Kalau Allah tak ajar, apa yang ada pada kita? Tak ada apa. Kalau Allah tak didik kita, tak beri ilmu pada kita, apa yang kita reti untuk hidup atas muka bumi ni? Tak ada apa pun reti. Mujur, orang Melayu kata, nasib Allah beri pada kita pengetahuan itu, pengetahuan ini, tu yang reti. Tiba-tiba bila dapat ilmu, dah pandai itu, dah pandai ini, sambung pada Allah. Dah boleh takbir dah negara, boleh takbir dah dunia ni, dah boleh buat kerajaan sendiri, dah pandai buat sistem. Tiba-tiba Allah kata laksanakan hukumku dalam Quran. Tak nak pakai hukum kepala otak sendiri. Ni yang berlaku. Betul tak betul? Akhirnya dia rasa dia lebih bijak daripada Tuhan. Sampai ada mulut lancang berkata, ya ke hudud ni boleh banterah jenayah? Ya ke? Hang tu siapa cipta hang tu? Fikir dulu nak cakap tu. Hang tu boleh menafas, siapa bagi menafas? Kalau bukan Allah. Tiba-tiba hukum Allah kamu pertikai. La ilaha illallah. Ini kata manusia yang tak sedar ke diri. Itulah kata ulama dalam kitab Bidayatul Talibin. Dia kata kadang-kadang manusia ni jadi lebih baik daripada malaikat. Kadang-kadang manusia ni lebih jahat daripada setan. Sehingga kan setan pun malu nak buat dia sebagai kawan. Kenapa? Jahat-jahat setan pun tunduk dengan Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan, takut dengan Allah. Setan ni ingkar sahaja. Allah suruh sujud, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dalam satu peristiwa, ada seorang Nabi bertemu dengan Iblis. Hei Iblis, mu tak nak taubat ke? Tanya Iblis. Kata Iblis, aku nak taubat, tapi dengan syarat aku tetap takkan sujud pada Adam. Jadi Iblis ni tetap mengaku Allah Tuhan, cuma dia dendam dengan kita manusia sebab kesombongan dia. Sebab dia rasa dia lebih hebat daripada manusia. Tapi dengan Tuhan dia tunduk juga. Baca dalam suratul Hijri ayat 39. Qala, Iblis berkata, Rabbi, dia panggil Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, bima abwaitani. Kerana engkau telah menjadikan daku sesat. La'uwiyannahum. Fil ardi. La'uwiyannahum. Maka aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriat keturunannya di atas muka bumi. Tapi nak ceritanya dalam ayat ni, dia memanggil Allah dengan Rabbi, wahai Tuhanku. Mana setan pun dia panggil Allah wahai Tuhanku. Tapi ada manusia, Allah dia tak ngaku Tuhan. Siapa lagi jahat? Ingkar pula, lawan lagi hukum Allah. Tak. Petikai pula Allah, pelekeh Allah pun ada.
Maka ni lebih jahat daripada setan ni. Setan pun terkejut. Dia kata, "Oi, ada lagi setan daripada aku ni," kata. Tu makna kita jangan sampai tahapnya tu. Kalau kita tak boleh jadi lebih baik daripada malaikat pun, janganlah jadi lebih jahat daripada setan. Macam tu. Duduk tengah-tengah boleh tahan lagi lah. Jadi itu yang pertama, puji Allah bagi Allah. Qadim bagi Qadim. Selesai, senang. Yang kedua, puji Qadim bagi hadis. Kita tahu dah, Qadim tu Allah, hadis tu makhluk. Maknanya Allah memuji makhluk. Ini banyaklah juga. Contoh macam kita bangkit tahajud tengah malam. Dalam satu hadis diceritakan Allah akan panggil malaikat-malaikat dia. "Weh, malaikat-malaikat kemari sini. Tengok tu, hamba aku." Dalam keadaan orang lain sedang nyenyak tidur, dibuai mimpi dengan keseronokan tidurnya, dengan kelazatan tidurnya, tapi ada di kalangan mereka hamba-hambaku yang mengorbankan kelazatan tidurnya, bangkit di tengah malam dan sujud pada aku. Aku bangga dengan mereka. Tu Allah puji hamba dia. Kan? Allah puji hamba dia kerana tunduk kepada Allah. Sebab itulah kita pegang macam ni. Kata guru kami gini, macam mana nak bagi elak sifat riak dalam diri kita? Ingat, bila kita buat benda baik, pegang sudah Allah sudah memuji kebaikan kita. Bila Allah dah memuji kebaikan kita, buat apa kita nak harap kepujian makhluk? Bodoh lah begitu. Tuhan dah puji kita, paling besar sekali, maha besar. Dia puji kita. Tiba-tiba kita nak harapkan pujian makhluk yang kecil kenenot ni. Buat apa? Saya bagi contoh lah. Kita ada buat majlis rasmian apa ke kat masjid, Sultan Perak turun. Sultan Perak turun. Dalam untuk sembang-sembang tu, tiba-tiba Sultan lalu kat depan kita. Kita pun hormatlah kat Sultan. Tiba Sultan pergi tegur kita. Sultan kata, jubah kamu ni cantik, dia kata. Kalau Sultan dah puji jubah kita lawa, kita nak harap Tok Imam puji lah. Nak heran apa Tok Imam? Dia Tok Imam. Ni Sultan paling besar jawatan dalam negeri. Dia paling besar, puji jubah aku. Allah banggalah. Balik tu senyum tak berhenti. Tidur pun senyum. Sebab apa dia kata? Kenapa abang ni pelik ni? Sultan puji jubah aku. Tak tanggal dah jubah tu. Tak 2 bulan dah pakai jubah tu. Tak basuh-basuh. Sebab apa? Sebab Sultan puji. Bangga dia. Tiba-tiba bila Sultan puji, dia pun kata, Tok Imam tak puji pun, Tok Bilal tak puji pun. Lah, bodohnya hang ni. Sultan dah puji, hang harap pujian Tok Imam buat apa? Tok Bilal buat apa? Banding Tok Imam dengan Sultan, jauh Sultan lagi. Jadi bila dah yang paling besar puji kita, nak harap pujian yang kecil buat apa? Gitu juga dalam soal ibadat. Bila Allah dah puji kita, tiba-tiba nak harap manusia puji. Bodoh lah kalau begitu. Jadi kita ingat, kita buat kebaikan, buat amal ibadat, memadai dah. Kebaikan kita buat tu Allah lihat, Allah tengok, Allah puji kita sebagai hamba dia. Allah bangga kita sebagai hambanya yang taat pada perintahnya. Sudah. Ini habis nak cerita kat orang. Kan? Habis-habis semayang subuh dengan kuliah tersengguk. Kawan duduk sebelah pun siku dia. Ustaz depan tu. Ni tak hormat langsung. Ustaz depan tu. Dia kata, Han tak tahu malam tadi aku buat apa. Mula tu nak buka lah tu. Kawan dia kata, Han buat apa? Dah 12 lebih kurang 12 gitu ya. Apa yang 12? 12 rakaat tahajud. Habis dah. Sebab apa dia cakap? Sebab apa dia cerita? Supaya kawan kata, hui, 12 rakaat hebat hang. Mengharapkan kepujian makhluk. Habis haba aman surah, jadi debu yang berterbangan. Allah tak kira, habuk pun tak kira. Penat sajalah, rugi sajalah, tak payahlah. Kata ulama, tutup kebaikan kita buat macam kita tutup keaiban kita. Kita malu tak malu kalau ada aib kat kita, orang tahu. Kita malu, kita pun sorok simpan. Contohlah sorok amal kebaikan kita. Tak payah cerita kat orang lah. Habis nak cerita. Kadang-kadang tu puasa sunat Isnin Khamis. Lepas tu tulis kat dalam status Facebook, dalam grup.
Petang ni jagi maghrib nak buka apa Dia tanya, nak buka apa dia buat soalan gitu supaya kawan lain tanya, hang puasa ke mak? Tak adalah puasa gitu-gitu je. Ada kat 8 tahun dah macam ni. Habis 8 tahun tu semua tak sepakat. Berapa? Itulah dipanggil sum'ah. Mencerita-ceritakan kebaikan kita buat. Habis rosak. Ni banyak kadang-kadang di masjid-masjid ni, saya tak pasti masjid ni. Habis setengah masjid dia ada orang bagi kursi batu. Kan kursi batu nak duduk-duduk kat luar pekarangan tu. Bagi tak salah, yang ditulis tu apa? Sumbangan daripada datuk sekian-sekian. La ilaha illallah. Cukup hang bagi tu Allah tahu dah. Banyak mana pahala Allah nak bagi. Tiba-tiba hang nak tunjuk kepada orang. Tulis nama hang siap. Sumbangan daripada sekian-sekian nama. Habis apa pun tak dapat. Rugi je lah. Itu namanya sum'ah, riak. Ada. Jadi jangan. Kita buat sorok-sorok sudah. Lepas tu dia jawab pula. Sebab itulah saya tak datang semayang kat masjid Ustaz. Awak sorok-sorok. Itu bukan sorok-sorok, tu balok liat nama dia. Kan? Soal syiar kena tunjuk lah. Syiar kena tunjuk. Apa syiar? Syiar ni solat berjemaah. Syiar ni kemegahan agama. Kemegahan agama kena tunjuk. Kemegahan diri tu kena sorok. Kemegahan agama kena tunjuk, kena pamer. Lagi kita tunjuk, lagi hebat. Mana syiar agama, solat berjemaah. Lagi ramai solat berjemaah, lagi hebat. Orang kafir pun jadi gerun tengok, takut. Nah, bila amin tu bergegar kubah. Amin. Baru orang kafir takut. Ada. Azan syiar, lagi kuat, lagi bagus. Sebab dia syiar agama. Nah, tapi kalau amalan peribadi, semayang sunat sendiri, itu lebih baik disorokkan. Sebab tu kata ulama, ada ulama kata semayang sunat rawatib lebih baik didirikan tempat tersorok di rumah dan sebagainya. Tapi kalau dah jadi amalan kebiasaan masyarakat kita di Malaysia, kita semayang sunat di masjid, bolehlah, tak ada masalah. Cuma jaga hati, jangan timbul riak. Jangan rasa kita yang semayang sunat ni lebih baik daripada kawan-kawan yang tak semayang sunat. Jadi rosak amalan kita. Ada. Itu yang kedua, puji qadim bagi hadis. Memadai dah Allah puji kebaikan kita buat. Jadi tak perlu harap kepujian daripada makhluk lain. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hadis puji qadim. Maknanya makhluk puji Allah. Macam tadi lepas mayang kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu makhluk ni puji Allah. Makhluk puji Allah. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Hadis ni makhluk. Maknanya makhluk memuji makhluk. Sama-sama makhluk puji memuji. Orang A puji orang B. Pandai hang ya. Sopan hang ni. Dermawan hang ni. Kita puji kawan kita. Ataupun tak semestinya dengan manusia saja. Makhluk lain pun sama. Kita puji kucing, comelnya kucing ni. Jadi makhluk memuji makhluk. Hadis bagi hadis. Baik. Apa nak disebutkan keempat-empat ni? Dia punya kata kunci dia, dia punya prinsip dia, puji ni datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Okey, semua puji ni datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sekarang kita tengok satu-satu ni, bertepatan tak dengan kata kunci ni. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Kata kita buat contoh lah, ini bukanlah meletakkan Allah sebagai satu bentuk kedudukan, tidak, tapi sebagai pemahaman ilmu. Kita katakanlah Allah di sini, makhluk di sini. Sekarang kita kata puji ni datang daripada Allah dan balik pada Allah. Sekarang kita tengok yang pertama, puji qadim bagi qadim. Allah memuji Allah. Jadi puji tu datang daripada Allah dan yang kena puji pun Allah, balik-balik pada Allah. Okey, selesai. Yang pertama senang. Yang kedua disebut puji qadim bagi hadis. Puji tu datang daripada Allah, yang kena puji tu hadis, makhluk kat sini. Jadi Allah memuji makhluk, berhenti di makhluk. Sedangkan kita sebut awal tadi, kata kunci dia, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba puji datang pada Allah, tiba-tiba kembali pada makhluk. Sebab Allah memuji makhluk. Nampak seolah-olah macam tak kembali pada Allah. Betul ke jadi begitu? Kalau macam tu salahlah dengan kata kunci tadi. Sebenarnya tak. Sebenarnya apa yang disebut dalam kata kunci tu memang tepat.
puji datang pada Allah dan kembali pada Allah. Habis kenapa terhenti di makhluk? Sabar dulu. Tengok, makhluk yang kena puji tadi saya buat contoh tadi, semayang tahajud. Allah panggil malaikat, tengok ni hamba-Ku sujud di tengah malam saat orang lain tidur. Bagus je, Allah puji makhluk tu. Soalan saya mudah, siapa yang bangkitkan makhluk tu untuk semayang tahajud? Kalau bukan Allah, Allah juga yang bangkitkan. Seolah-olah kisahnya begini, kita ambil tanah, kita buat labu sayung. Nah, bila tu kita dah buat bentuk-bentuk dia, bakar dia, kita pun ambil color cat buat gambar bunga apa sebagainya. Bila dah siap elok, kita letak kat tengah ni, kita pun cekak pinggang. Kita pun kata, ish, cantiknya labu sayung ni, siapalah buat? Nah, kawan kita pun datang, siapa buat? Kawan kita tanya, kita pun kata, aku. Jadi dia puji labu sayung tu, maknanya dia puji siapa? Dia puji dirinya sendiri. Sebab cantiknya labu sayung tu dia yang buat. Allah puji makhluk tu, Allah kata hebatnya makhluk ni, bangkit tengah malam, orang lain tidur. Siapa yang bangkitkan? Allah lah. Jadi puji tu sebenarnya kembali pada Allah, bukan orang tu. Allah yang buat dia hebat. Nah, itu yang dimaksudkan bila Allah puji makhluk, hakikatnya puji itu tetap kembali kepada Allah. Kerana hebatnya makhluk tu Allah yang buat. Itu puji qadim bagi hadis yang kedua. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Nampak mula puji itu daripada hadis, daripada makhluk. Ni lepas mayang ni kita zikir subhanallah, subhanallah. Jadi yang puji itu makhluk. Makhluk yang mula puji dan kembali puji itu pada Allah. Ini pun nampak macam bercanggah. Sebab kata puji datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba puji ni datang daripada makhluk dan kembali pada Allah. Tak nampak datang daripada Allah. Sabar dulu, sama juga. Makhluk yang memuji tadi ni, lepas habis sembahyang disebut subhanallah, subhanallah. Siapa yang menggerakkan lidahnya untuk menyebut kalimah-kalimah Allah tersebut? Kalimah-kalimah puji tu, subhanallah tu, siapa yang buat mulut kita ni bergerak nak bercakap? Kalau bukan Allah. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan Allah juga yang menjadikan segala perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita tu Allah. Kita boleh berzikir tu Allah. Sebab tu hati-hati. Kalaulah kita semayang-semayang, pas semayang tak terhingin langsung nak berzikir dengan terimam, bukan semata-mata kita ni zahirnya nampak macam dia malas, tapi hakikat sebenarnya Allah yang tak izin mulut dia nak berzikir pada Allah. Jadi takut-takut kita. Sebab tu lepas semayang, duduklah sekejap bersama imam, berzikir dengan imam. Jangan tergopoh-gapah melainkan ada hal mustahak. Mana ada benda penting terpaksa keluar awal, tak apalah. Ni tak tiap-tiap kali begitu. Pas semayang Assalamualaikum, pak, lompat terus hantar motor. Takut-takut Allah yang tak izin mulut ni sebut nama dia. Allah tak suka. Takut-takut kita jadi begitu. Jadi duduk sekejap balik, boleh berzikir. Bila kita boleh berzikir, itu tanda Allah mengizinkan mulut kita sebut nama dia. Syukurlah. Jadi yang menggerakkan mulut kita ni Allah juga. Jadi tetap sebenarnya bermula puji itu daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu puji hadis bagi qadim. Yang terakhir, yang keempat, puji hadis bagi hadis. Nampak puji datang daripada makhluk dan terhenti pada makhluk itu juga sendiri. Sama-sama makhluk. Jadi mana yang kata puji datang daripada Allah dan kembali pada Allah? Kalau faham 1, 2, 3, yang keempat ni lagi senang kita faham. Iaitulah bila makhluk A memuji makhluk B. Sebagai contoh saya buat tadi, kita puji kucing. Kita kata cantiknya kucing ni. Nah, kita yang puji ni, siapa yang gerakkan mulut kita untuk memuji kucing tu? Allah. Dan comelnya kucing tu, siapa yang comelkan? Allah juga. Jadi semuanya Allah. Jadi Allah juga yang menyebabkan kita rasa nak puji. Dan kepujian yang atas makhluk tu, kucing tu, pun Allah juga yang buat keelokannya, kecomelannya, kecantikannya. Jadi semua puji datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok terjemahan dalam kitab kita ni, bila dia sebut Alhamdulillah, apa yang diterjemah? Bermula segala puji. Itu maksud segala tu.
Maksud segala 1, 2, 3 dan 4 ni tadi ni, semuanya puji tu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Maka tempat layak segala pujian hanya Allah. Dan kita tak ada. Kita tempat lalu sahaja. Kita ibarat RNR. Dia singgah sekejap je. Puji tu lalu je depan kita. Bukan berhenti kat kita. Hakikatnya kembali pada Allah. Boleh faham takat ni? Nak, dia pun hangguk-hangguk faham. Tak lagi habis-habis kuliah ni, kawan tanya, faham saya tadi? Faham? Pandai Dia pun kata Allah lah, kata. Dia pun amal terus lah. Allah lah, ni semua Allah lah, nikmat. Tapi dalam hati, bawahan tahu aku siapa. Habis rosak. Nampak? Tak mahu macam tu. Nak dua ke dalam hati ke biar sama. Kita pegang, bila orang puji kita, nikmat tu bukan kita punya, Allah punya. Orang kata pandai ke, orang kata bijak ke, orang kata bagus ke, orang kata baik ke, semuanya Allah. Kalau Allah tak tolong aku tak jadi gini. Kalau Allah tak buat aku jadi baik, aku tak baik hari ni. Kalau Allah tak buat aku pandai, aku takkan pandai, aku bodoh. Pegang situ. Kita sentiasa duduk di dalam makam yang rendah. Tempat hina kita, tempat bodoh kita, tempat lalai kita. Kita sentiasa tempat rendah. Dan yang kita jadi naik ni, bukan kita, Allah yang naikkan. Kita hakikat bodoh. Betul tak betul? Tak payah kata kita. Ulama pun asalnya bodoh. Mana? Tapi jangan potong video pendek lah. Jadi kena report pula lagi. Nah, asalnya contohlah Dr. Yusuf Qardawi. Masa lahir ngerti tak baca Quran? Ngerti baca Quran? Tak. Maknanya jahil lah juga. Tapi dia belajar lah tu. Belajar baca satu-satu huruf. Satu belajar mengeja, belajar. Akhirnya sampai boleh baca Quran. Bukan sakat boleh baca Quran. Boleh terjemah, boleh hurai. Siapa yang buat semua tu? Allah. Jangan pandang kita. Dia kalau tu imam besar pun macam tu, kita sama. Yang hari ni kita pandai baca Quran, siapa pandaikan Allah? Hakikat asal pun tak erti gak, tak boleh gak, bodoh juga. Itulah asal usul kita. Allah tak begitu. Allah tahu segala-galanya dulu, kini dan selamanya. Kita dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Berbeza kita dengan Tuhan. Jadi letakkan segala pujian hanya kepada Allah. Jadi kita habis. Itulah syarahan bagi kalimah Alhamdulillah. Nanti kuliah yang akan datang, ingatkan kepada saya, kita akan sambung Allazi ada ad-dunya bi asrari uluhiyati. Jadi bismillah dah habis, alhamdulillah pun dah habis. Kita nak masuk ayat seterusnya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat ilmu kepada kita, supaya kita dapat memahami ilmu dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Supaya kita merasa besar kalimah-kalimah Allah. Kalimah bismillah kita rasa besar. Kalimah alhamdulillah biar tersentuh di hati. Bila kita melafazkan alhamdulillah, nampak segala keagungan, kepujian semuanya kembali kepada Allah, insya-Allah. Ini cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.